Hai semua, selamat bertemu kembali. Sudah bersedia ke untuk belajar bersama-sama dengan cikgu? Hari ini kita akan teruskan dengan bahagian 7.1 Sistem Endokrin Manusia. Dalam kelas sebelum ini, kita sudah pun belajar tentang struktur-struktur dan kelenjar-kelenjar endokrin dan kedudukannya dalam badan. Kita juga sudah belajar tentang hormon-hormon yang dirembeskan dan juga fungsinya. Jadi apa yang kita nak belajar pada hari ini? Jom kita lihat sama-sama. Dalam topik ini, kita akan belajar tentang masalah yang timbul akibat ketidakseimbangan hormon, iaitu apabila kelenjar endokrin dalam badan kita merembeskan terlalu sedikit ataupun terlebih hormon. Jadi apa kesannya kepada badan kita? Jadi kita lihat dulu kelenjar pituitari yang akan merembeskan hormon pertumbuhan. Jadi sebagaimana namanya pun hormon pertumbuhan, sudah tentu hormon ini akan memberi kesan kepada proses tumbesaran. Agak-agak apa yang akan terjadi jika hormon GH terlalu sedikit ataupun terlalu banyak? Sekiranya hormon pertumbuhan kurang, maka ini akan membawa kepada masalah yang kita sebut sebagai kekerdelan. Anda pasti biasa baca cerita Snow White and the Seven Dwarfs. Yang dwarf itu adalah individu-individu yang pendek berbanding orang yang normal. Jadi kekerdelan ini merujuk kepada masalah dwarfism. Manakala kalau hormon pertumbuhan terlebih pula, ianya akan menyebabkan pertumbuhan tidak terkawal dan keadaan yang kita sebut sebagai akromegali dan kegergasian. Jadi lihat gambar yang ditunjukkan, kita ada dua orang individu yang telah mengalami proses tumbesaran yang pada kadar yang berbeza. Lihat di sebelah kanan, individu ini mempunyai ketinggian 8 feet 3 inches. Jadi kalau kita tukarkan ke unit sentimeter, bermaksud individu ini mempunyai ketinggian 251.46 cm. Itu dia tingginya individu ini. Jadi ini disebabkan oleh masalah terlebih hormon GH yang menyebabkan masalah kegergasian. Tapi lihat pula individu di sebelah kiri, di mana ketinggiannya hanyalah 21.5 inci, iaitu bersamaan dengan 54.61 cm. Rendah sahaja individu ini kerana disebabkan oleh kekurangan hormon GH yang telah membawa kepada masalah kekerdilan. Satu lagi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar pituitari adalah hormon antidiuresis ataupun singkatannya adalah ADH, di mana ADH mengawal kuantiti air yang akan diserap semula dalam organ ginjal. Jadi apa yang akan berlaku jika kelenjar pituitari merembeskan terlalu sedikit ADH maupun terlalu banyak ADH? Sekiranya kurang hormon ADH, ini akan menyebabkan penyakit diabetes insipidus. Ingat ya, ini bukan diabetes mellitus iaitu kencing manis. Ini adalah diabetes insipidus, penyakit akibat kekurangan hormon ADH. Apa yang berlaku dalam pesakit diabetes insipidus? Memandangkan ADH kurang, maka air tidak dapat diserap semula di ginjal. Akibatnya, kita akan menghasilkan lebih banyak urin ataupun air kencing. Dalam erti kata yang lain, kita akan kerap kencing. Dan bila kita kerap kencing, kita akan kehilangan air yang banyak dan itulah yang menyebabkan kita sentiasa berasa dahaga. Tetapi jika hormon ADH berlebihan pula, ianya boleh menyebabkan masalah seperti sakit kepala dan juga pening. Kelenjar tiroid yang terletak di hadapan trakea pula
akan merembeskan hormon tiroksina. Dan hormon tiroksina akan mengawal kadar metabolisme badan. Selain itu, hormon ini juga berperanan untuk mengawal pertumbuhan dan perkembangan fizikal dan mental kanak-kanak. Jadi apa yang akan berlaku jika terlalu sedikit hormon tiroksina dirembeskan ataupun terlalu banyak hormon tiroksina yang dihasilkan? Sekiranya kurang hormon tiroksina, ianya akan membawa kepada keadaan yang disebut sebagai hipothyroidisme, di mana kadar metabolisme akan menjadi rendah, tidak tahan sejuk, perkembangan fizikal dan mental terbantut yang kita sebut sebagai kretinisme, kurang tenaga pada orang dewasa, maxedema, cenderung menjadi gemuk, dan juga goiter iaitu pembengkakan kepada bahagian leher. Manakala jika terlebih hormon tiroksina pula, ianya akan membawa kepada keadaan hyperthyroidisme iaitu satu keadaan yang berlawanan dengan hipothyroidisme di mana kadar metabolisme menjadi tinggi. Jadi individu ini akan kerap berpeluh dan sentiasa berasa panas, sukar tidur dan kuat selera makan. Tapi ingat, walaupun kuat selera makan, mereka cenderung menjadi kurus. Masalah ini juga akan membawa kepada pembesaran kelenjar thyroid iaitu goiter. Berlaku untuk kedua-dua hipothyroidisme dan juga hypothyroidisme. Bola mata menonjol keluar. Jadi lihat, ini adalah mata bagi individu yang terlebih hormon tiroksina, iaitu hyperthyroidisme berbanding dengan orang yang normal. Dan juga leher akan membengkak. Sekarang kita lihat pula tentang kelenjar pankreas yang merembeskan hormon insulin. Jadi kita sudah tahu bahawa hormon inilah yang mengawal atur aras gula dalam darah. Jadi apa yang berlaku jika hormon insulin terlebih atau terkurang? Sekiranya hormon insulin kurang, maka glukosa berlebihan tidak dapat lagi ditukarkan menjadi glykogen. Ini seterusnya menyebabkan aras glukosa dalam darah meningkat dan inilah yang kita panggil sebagai diabetes mellitus atau kencing manis. Manakala jika terlebih hormon insulin pula, aras glukosa akan menjadi terlalu rendah dan keadaan ini disebut sebagai hipoglycemia dan salah satu simptomnya adalah rasa dahaga yang berlebihan. Ingat, aras glukosa yang terlalu rendah boleh menyebabkan seseorang itu pengsan dan juga menjadi koma, malah boleh membawa maut. Hormon testosteron yang dirembeskan oleh testis berperanan untuk mengawal perkembangan ciri-ciri seks sekunder lelaki dan juga merangsang penghasilan sperma. Jadi apa yang akan berlaku jika seseorang itu kekurangan ataupun terlebih hormon testosteron? Jika kekurangan hormon testosteron, ianya akan menyebabkan individu itu lambat akil balik, malah menyebabkan bilangan sperma menjadi rendah. Dalam erti kata yang lain, ini akan menyebabkan kemandulan. Jika hormon testosteron berlebihan pula, ianya akan menyebabkan sifat kelelakian pada wanita. Bukankah kita sedang bercakap tentang lelaki? Kenapa pula tiba-tiba kita sedang bercakap tentang wanita? Jadi kita kena ingat ya, walaupun cikgu ajar sebelum ini, lelaki yang merembeskan hormon testosteron, tetapi wanita juga ada menghasilkan sedikit hormon ini. Jadi kalau wanita terlebih hormon testosteron, dan inilah yang akan memberi sifat kelelakian. Bagi kelenjar ovari pula, ianya berperanan untuk mengawal ciri-ciri seks sekunder perempuan, mengawal penghasilan ovum, menyediakan uterus untuk penempelan embrio dan juga mengekalkan ketebalan dinding uterus. Jadi sekiranya kekurangan hormon estrogen, maka perkembangan ciri-ciri seks sekunder perempuan akan terjejas.
Manakala jika hormon estrogen terlebih, ini akan memberi sifat keperempuanan kepada lelaki. Jadi sekali lagi, ingat hormon estrogen walaupun kita belajar ianya datang daripada ovari iaitu dalam perempuan, orang lelaki juga ada menghasilkan sedikit hormon estrogen. Jadi bila hormon ini berlebihan, ini akan memberi sifat keperempuanan. Manakala jika hormon progesteron kurang, ini akan menyebabkan masalah haid, sakit kepala, sembelit dan juga keguguran. Sekarang kita akan masuk pula topik kedua, iaitu gangguan kepada koordinasi badan. Mari kita lihat sama-sama. Pengambilan bahan-bahan tertentu seperti dadah maupun alkohol boleh menyebabkan gangguan kepada koordinasi badan. Jadi sekarang kita akan lihat jenis-jenis dadah dan bagaimana ianya akan memberi kesan kepada koordinasi badan. Ada 4 jenis dadah iaitu dadah jenis penenang, dadah perangsang, dadah inhalan dan juga dadah jenis halusinogen. Jadi kita lihat dulu tentang dadah jenis penenang. Nama pun penenang, maka ia datang daripada perkataan tenang. Dadah jenis ini akan menghalang atau melambatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Jadi ianya akan menyebabkan individu itu rasa mengantuk dan juga kurang cemas. Contoh dadah penenang ialah barbiturat dan juga alkohol. Bagi dadah perangsang pula, ianya datang daripada perkataan rangsang. Maka sudah tentu dadah ini akan mempercepatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan sehinggakan individu itu berasa sangat yakin dan berwaspada terhadap perubahan sekeliling. Jadi dadah yang memberi kesan ini adalah amfetamina dan metamfetamin. Dadah inhalan pula merupakan dadah yang di mana terdiri daripada bahan kimia yang boleh disedut menerusi pernafasan. Sebab tu datang daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu inhale yang bermaksud sedut. Inhalan menyebabkan halusinasi, merosakkan otak, peparu dan ginjal. Jadi dua contoh inhalan ialah pelarut dan juga bahan gas. Dan akhir sekali kita ada dadah jenis halusinogen di mana ianya datang daripada perkataan halusinasi, maka dadah ini boleh mengubah laluan impuls di dalam otak sehinggakan individu itu berasa khayal dan juga persepsinya terjejas. Halusinogen menjejaskan koordinasi otot, boleh menyebabkan individu itu terdengar suara-suara dan terlihat objek yang tidak wujud. Contoh halusinogen adalah ketamin dan LSD, iaitu singkatan untuk diethylmida acid lysergic. Daripada apa yang kita dah belajar tentang pelbagai jenis dadah, kita tahu bahawa dadah memberi kesan kepada sistem saraf. Antaranya, ianya boleh meningkatkan degupan jantung, kadar pernafasan dan tekanan darah sehingga menyebabkan individu itu berasa lebih bertenaga, aktif, perasaan tidak menentu, malah boleh menyebabkan individu itu menjadi ganas. Selain itu, dadah juga boleh melambatkan proses degupan jantung, kadar pernafasan dan tekanan darah. Dan inilah yang menyebabkan lambat bergerak balas terhadap rangsangan, rasa mengantuk dan koordinasi otot menjadi lemah. Manakala kesan yang ketiga ke atas sistem saraf adalah dadah mengganggu persepsi dan menyebabkan halusinasi dan ilusi. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa agaknya seseorang itu mengambil dadah? Apakah faktor yang menyebabkan penyalahgunaan dadah? Yang pertama adalah sifat ingin tahu ataupun untuk mencari keseronokan. Mungkin juga disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya.
Dan ada juga yang mengambil dadah sebagai jalan penyelesaian untuk mengatasi kesedihan ataupun melupakan masalah. Ingat, sekiranya penagih dadah tidak mengambil dadah, ianya boleh membawa kepada simptom penarikan di mana individu itu akan menggigil, berasa loya, resah dan sedih. Jauhilah najis dadah. Apakah kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada koordinasi badan? Jom kita lihat sama-sama. Kesan yang pertama adalah ketidakseimbangan hormon. Jadi kita sudah pun belajar tentang sistem endokrin dan juga hormon-hormon yang mengawal proses-proses dalam badan kita. Tetapi pengambilan alkohol dan juga dadah akan menjejaskan hormon yang dirembeskan sehingga menyebabkan perubahan fizikal dan mental pengidap di mana badan menjadi terlalu besar dan tinggi atau terlalu kurus. Ianya juga boleh menyebabkan kemurungan dan kurang daya ingatan. Kesan kedua adalah pertuturan menjadi tidak jelas. Kenapa? Kita perlu ingat bahawa bahagian otak yang mengawal proses pertuturan adalah cerebrum. Jadi alkohol dan dadah akan menjejaskan fungsi cerebrum. Yang ketiga, tindakan refleks akan menjadi lambat. Ini adalah kerana pergerakan itu bergantung kepada impuls saraf antara sel neuron. Dadah dan alkohol akan melambatkan proses penghantaran impuls saraf. Contohnya dari neuron eferen ke interneuron. Dan akhir sekali, pengambilan alkohol dan dadah boleh menyebabkan seseorang hilang keseimbangan sehingga mengakibatkan cara berjalan tidak betul dan juga terhuyung-hayang. Akhir sekali, kita akan lihat kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada kesihatan fizikal dan mental. Yang pertama adalah sirosis hati. Lihat, ini merupakan hati bagi pesakit yang mengalami sirosis hati, di mana hati mengalami kerosakan yang kronik, berparut, mengeras dan tidak lagi berfungsi seperti hati yang sihat. Kesan kedua adalah ulcer perut yang juga dikenali dengan nama ulcer peptik, di mana pengambilan alkohol dan dadah yang berlebihan akan merangsang penghasilan asid yang lebih banyak daripada biasa. Maka asid ini akan mengakis sel epitelium perut sehingga mengakibatkan iritasi, luka dan juga radang pada selaput di dalam perut. Jadi individu yang mengalami masalah ulcer perut, antara simptomnya adalah pedih atau sakit di kawasan ulu hati, berasa kembung perut, loya dan muntah. Dan dalam keadaan yang lebih serius, boleh menyebabkan individu itu muntah darah dan najis menjadi berwarna hitam, di mana ini menunjukkan kehadiran darah dalam najis. Kesan yang ketiga adalah perlakuan ganas, di mana mereka menjadi lebih aktif, tidak dapat tidur, bersifat ganas dan juga agresif. Dan akhir sekali, boleh menyebabkan halusinasi, di mana individu yang mengambil dadah ataupun alkohol menjadi paranoid atau perasaan syak wasangka dan takut terhadap orang lain. Kelakuan mereka menjadi agresif dan juga boleh menyebabkan mereka sehingga sanggup membunuh orang lain. Cikgu pasti anda pernah terbaca tentang kisah di mana ibu yang membunuh anak, di mana ibu itu boleh mendengar suara-suara, iaitu mengalami halusinasi yang menyebabkannya membunuh anaknya sendiri. Ini mungkin berpunca daripada pengambilan dan juga penyalahgunaan dadah dan alkohol.